A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah masih lagi sambungan kepada tafsir Quran Majid iaitu karangan si Sayyidi Ibnu Ajibah Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Jadi kita telah berada pada bahagian iaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin isyaratan ila tilkal ayah. Wa insyaallah sanuwasil ila fatratan akhar, iaitu berkenaan tentang qala musannifu rahimahullahu ta'ala qala rajulun baina yadayil Junaid alhamdulillah wa lam yaqul rabbil alamin faqala lahul Junaid kammilha ya akhi فقال الرجل وأي قدر للعالمين حتى تذكر معه فقال الجنيد قلها يا أخي فإن الحادث إذا قرن بالقديم تلاشى الحادث وبقي القديم. Telah berkata seorang lelaki di antara kepada Junaid. Di antara Junaid maksudnya dia berada ketika bersama-sama dengan Junaid, dia kata Alhamdulillah. Tetapi dia tak membaca Rabbil Alam, tidak berkata Rabbil Alamin. Maka Junaid berkata, lengkapkan wahai saudaraku. Maka jawab lelaki tersebut, sekadar mana yang aku hendak, sekadar mana yang dikatakan sebagai alam sehingga disebutkan dengannya. Rabbil Alamin, alam tu besar mana sebenarnya alam? Sebanyak mana alam? Kita nak sebut alam alamin besar mana? Banyak mana? Maka berkatalah Junaid kepada lelaki tersebut, berkatalah wahai saudaraku, katakanlah wahai saudaraku, sesungguhnya perkara yang baru jika digandingkan dengan yang qadim, dengan Tuhannya, maka tenggelam ataupun hilanglah segala yang baru dan tinggal sahaja ialah qadim ataupun Tuhan. Bila yang makhluk bersama-sama dengan Tuhan, jadi hilang segala makhluk, hak tinggal hanya Tuhan saja. Yaqulu subhanahu ya man huwa minni qaribun. Berkata ke Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai yang mana ia denganku adalah dekat. Tadabbar sirri fa inni gharib. Maka memerhatikan rahsiaku. Sungguhnya dia adalah yang dagang. Anal muhibbu wa anal habib. Akulah yang mencintai dan akulah yang dicintai. Wa anal qaribu wa anal mujibu anal rahimur rahmanu. Akulah hak dekat, akulah hak mengijabah, memakbulkan doa, dan akulah yang penyayang lagi maha pengasih, dan akulah malikud dayyan, akulah raja bagi segala raja. Anar rahmanu bi ni'matil ijad, dan akulah Tuhan yang Rahman yang dengan nikmatnya adalah dijadikan. Warrahimu yatawalil imdad, dan yang mengasihi yang mana menguasai ataupun mengawal segala
perkembangan makhluk. Maksudnya dia berlakulah hak mana makhluk, hak mana akan jadi, hak mana makhluk hak tak akan jadi. Semua dia berlaku. Minni kanal ijad dan daripadaku adalah segala penjadian. Wa alayya dawamul imdad, dan akan atas akulah akan berkembangnya adalah sentiasa. Maksudnya aku, daripada akulah benda tu jadi, dan berkembang pun ke atas juga atas aku. Semuanya atas aku berlaku. Ana rabbul ibad, ana malikud dayyan, anal mujazi bil ihsan alal ihsan. Dan akulah yang mana yang membalas dengan ihsan ke atas, membalas di atas segala kebaikan dengan kebaikan. Ana malikul alal itlaq, dan akulah raja atas benar-benarnya. Laula jahalatun ahlul inad wasyiqaq al-amru lana ala dawam lima fahima anna minal anam. Dan kalau bukan kerana jahil orang yang ingkar dan orang yang suka bergaduh, maka segala pekerjaan tu bagi kami sentiasa, bagi siapa yang fahamkan kami daripada sekalian manusia. Jadi kalau kita ni orang yang jenis memahami ataupun yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan serahkan segala-galanya pada Allah. Sebab dia tahu dah yang buat pun Allah, yang mengemban daripada Allah Ta'ala belaka, bukannya makhluk. Summa tanazzala li bayanil ubudiyah, dan kemudiannya Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk menerangkan kehambaan. Faqala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka maf'ulun na'budu, maf'ul ke atas na'budu, iyyaka, wa quddima lit-ta'zimi wal ihtimami bih, dan dikedepankan iyyaka itu maf'ul tu ataupun dipanggil maf'ul dhamirul munfasil, dhamir yang berpisah. Wal ihtimam bihi, nak menunjuk akan keagungan Allah, dan juga ambil berat dengannya. Jadi kita tak ada orang lain dah. Hak kita sembah ni hanya Allah Ta'ala saja. Maksud begitu. Wattilali alal hasri, dan menunjukkan ke atas hasar ataupun kita punya panggil penumpuan, tumpuan atau fokus, menunjukkan fokus kita lah. Walidzalika qala Ibnu Abbas na'buduka wala na'budu ma'aka ghairaka. Itu dia punya maksud iyyaka na'budu sebenarnya, tetapi dibawakan dengan dua patah perkataan saja, tetapi maksud sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 patah perkataan. Ni dipanggil hasrin. Walitaqdimi ma huwa muqaddam fil wujud wa huwal malikul ma'bud, walitanbihi ala anna al-'abid yanbaghi an yakuna nazaruhu ila al-ma'bud awalan bidzati wa minhu ila al-ibadah. Dan dibawakan ataupun dibawakan fokus yang hak mana hak perlu kita fokus ni ialah Tuhan yang disembah, dan memberikan penjagaan kepada makhluk ataupun hamba yang beribadat, bahawasanya sesungguhnya pandangan kita itu ialah kepada Allah semata-mata. Wa minhu ilal ibadah la min haitsu inna ibadatun sadurat anhu bal min haitsu innaha nisbatun syarifatun ilaihi. Dan ibadat tu sebenarnya ialah kita nak kena faham bahawasanya ibadat itu muncul ialah daripadanya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dialah yang saya katakan tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan aku dan Tuhan Allah ni yang menjadikan kamu semua dan apa yang kamu semua lakukan. Jadi
memberi penjagaan kepada kita bahawasanya ibadat sebenarnya hak kita buat ni keluar ataupun hasil ataupun keluar daripadanya. Bukan daripada kita. Kita ni adalah untuk menyatakan syarifah, menunjukkan kemuliaan. Sebenarnya yang kita buat tu semuanya kemuanya daripada Allah Ta'ala belakang. Wa wuslatun bainahu wa bainal haqqi, dan menunjukkan ada hubungan di antara makhluk dan juga di antara Allah Ta'ala. Fa innal arif innama yahiqqu wusuluhu idza istaghraqa fi mulahazati jinabil qudsi. Dan seorang arif itu hanya sahaja berhak ataupun mendapat kesampaian atau sampainya kepada Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala, apabila tenggelamnya dia pada mulahazah, pada memandang akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah begitu. Orang yang benar-benar arif ialah orang yang tidak nampak yang lain, nampak Allah Ta'ala semata-mata. Nampak yang keluar daripada manusia, daripada makhluk itu ialah daripada Allah Ta'ala belakang. Dalilnya ada dalil tak? Ada dalil. Mana dia? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Dan bukan kamu ya Muhammad yang melontarkannya, sesungguhnya yang melontarkan itu hakikatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang takdirkan kamu melemparkan pasir kepada golongan kafir ketika dalam peperangan. Wa ghaba amma adahu, dan juga hilang, lenyaplah selain daripadanya. Bila orang arif ni, dia merupakan orang yang mana mulahazah, dia hanya fokus kepada Allah Ta'ala, sehingga gaib yang lain daripada Allah Ta'ala. Hatta innahu la yulahizu nafsahu, sehingga dia tak memandang lagi akan dirinya. Wala halam min ahwaliha illa min haitsu innaha tajallim min tajalliyati wa mazharun lirububiyyati. Sehingga kan dia tak nampak lagi dirinya dan tidak memandang lagi hal keadaan dirinya, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menzahirkan salah satu daripada namanya ke, daripada sifatnya ke, kepada hamba tersebut, sehingga hamba tu tak berkelip-kelip mata memandang akan yang berada di hadapannya. Agak jelas ni. Maksudnya orang yang benar-benar arif, bila dia mendapat tajalli, dia mendapat kurniaan daripada Allah Ta'ala, nikmat Allah tajallikan pada dirinya, pada hatinya, sama ada sifat ke, ataupun daripada af'al ke, ataupun daripada nama asma ke, maka tak berkelip. Seumpama gini lah, seumpama seekor kucing, maka dia bila ada seekor tikus di hadapannya, dia tak kelip mata. Itulah perumpamaan yang mudah yang kita nak fahamkan bagaimana konsep tajalli. Jadi sebab itulah kita lihat bagaimana orang-orang dulu bila dia semaya, dia tak gerak-gerak, sebab masa itu Allah mentajallikan dalam hati seorang yang semaya, sehingga dia merasa asyik, tak nak lagi, kalau boleh tak nak berpaling kiri dan kanan. Walidzalika fuddila ma hakallahu an habibihi hina qala la tahzan innallaha ma'ana. Jadi Allah menceritakan, menghikayatkan bagaimana kisah Rasulullah SAW apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah. Maka Rasulullah dalam ketika berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka ketika itu terasa perasaan takut, tetapi Nabi SAW mententeramkan
mententeramkan akan sahabatnya. Dia kata, la tahzan, jangan kamu takut, sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan kita. Jadi nak katanya, gaib segala ketakutan itu yang nampak hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ala ma hakahu an kalimihi fa haythu qala inna ma'iya rabbi sayahdin. Dan sesungguhnya kita semua ni, aku bersama-sama dengan Tuhanku yang akan memberi hidayah akan aku. Jadi keseluruhan orang dulu, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para awliya, semuanya dia tidak memandang akan yang lain. Dia memandang hanya dia ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dipanggil sebagai maqam al-ihsan. Yang kita kata Islam, iman dan ihsan. Ihsan tu itu ialah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Seumpama beribadat pada Allah Taala itu seumpama memandangnya. Jadi pandai macam mana maksudnya gaib lah. Dia tak nampak lagi akal diri atau makhluk yang lain. Yang nampak, dia nampak hanya Allah semata-mata. Wa iyyaka nasta'in wa qaddima aidan liikhtisas wal ihtimam. Sama juga dengan iyyaka na'budu. Wa karrara ad-dhamir wa lam yaqul iyyaka na'budu wa nasta'in. Tapi kenapa Allah Taala bawakan dengan ayat ini? Pertama, iyyaka na'budu satu, wa iyyaka nasta'in. Dia ulang akan dhamir munfasil tu. Dia tak kata sekali je. Kalau ikutkan cukup satu je lah. Bawa dengan huruf ataf, haraf ataf kan cukup je lah. Dengan ataf kata hubung, hanya sanya ya Allah kami sembah dan juga kami mohon pertolongan. Kalau ikutkan cukup dah. Tetapi kenapa dibawanya dengan dhamir? Dengan dhamir dan diulang dengan menggunakan haraf ataf. Lianna izharahu ablagh fi izharil i'timadi 'ala Allah. Nak nunjukkan bahawasanya penzahirannya itu adalah terlebih besar pada pengzahiran pada i'timad 'ala Allah. Nak royaknya bahawasanya dalam masalah ibadat ni lebih besar sebenarnya, lebih besar dan sebenarnya berbanding dengan ketika minta pertolongan. Sebab makhluk ni ketika dia minta tolong ni, bila dia dalam keadaan amat terdesak. Tetapi dalam masalah ibadat ni, dia macam-macam jenis manusia. Ada hak nak pada makhluk, pujian makhluk dan lain-lain. Sebab itu dibawakan satu kalimah, iyyaka na'budu, seputus satu. Dan juga yang kedua, iyyaka nasta'in, supaya manusia ni faham. Ada manusia yang mana beribadat bukan kerana Allah Ta'ala. Dan yang kedua, ada manusia daripada Allah Ta'ala. Sebab itu dibawanya dua kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa aqta fi ihdar at-ta'alluq billah wa 'ala Allah wa amdah alla tara anna qawlaka bika antasir wa bika ahtami wa bika analu matalibi abla wa amdah min qawlika bika antasiru wa ahtami. Nak cerita ni hak mana hak lebih comel? Ya Allah, dengan Engkau lah kami minta tolong. Ya Allah, dengan Engkau lah kami mohon perlindungan. Mana comel dengan kata tadi, hak saya sebut tadi mula-mula, dengan ya Allah, dengan Engkau lah kami minta pertolongan dan kami mohon perlindungan. Mana comel begitu? Jadi hak comelnya hak dua lah. Hak dua kali kita ulang. Ya Allah, dengan Engkau lah kami minta tolong. Dengan Engkau ya Allah kami minta perlindungan. Ya Allah, kami mendapat segala hajat kami dan semua dan lain-lain. Hak tu lebih molek, sebab kita benar-benar kita minta daripadanya. Pas satu kita ulang. Wa qaddama al-ibadah 'ala al-isti'anah liyatawafaqa ru'usal ayi.
وليعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة. Dibawanya Allah Ta'ala memulakan dengan ibadat, baru minta tolong supaya manusia faham. Sebelum minta tolong dengan Allah Ta'ala ni, biar ada satu wasilah, biar ada satu jalan, namanya ialah ibadah. Sebab itulah ada satu hadis yang panjang berkenaan tentang 3 orang sahabat yang terperangkap di dalam sebuah gua. Akhirnya masing-masing bertawassul dengan memberitahu kebaikan-kebaikan hak penuh dibuatnya dahulu. Akhirnya dengan berkat tawassulnya ibadat kebaikan hak dia buat tu, maka mereka semua terlepas daripada kegelapan gua. Cerita tu masyhur lah. يقول الحق جل جلاله تتميما لتعليم عباده فإن أثنيتم علي ومجدتموني وعظمتموني فأقروا لي بربوبية وأظهروا من أنفسكم العبودية واطلبوا مني العون في كل وقت وقولوا. Jadi kenapa Allah Ta'ala ajar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Allah ajar kita iaitu bila kamu nak memuji Allah Ta'ala, nak puja Allah Ta'ala ataupun nak mengagungkan Allah Ta'ala, maka mula-mula sekali kamu kena ikrar akan ketuhanan Allah Ta'ala. Jangan berpaling daripada yang lain. Iyyaka na'budu, maksudnya mula-mula sekali kalau kamu nak ibadat, kena kosongkan yang lain. Hak ada depan kamu ialah Allah Ta'ala mata-mata. Barulah bila kamu dah faham begitu, diri kamu tu siapa? Diri kamu itu ialah hamba. Diri kamu adalah hamba. Dan bila minta tolong dan minta tolonglah daripada Allah tu pada setiap waktu. Jangan masuk kamu rasa kamu nak saja kamu minta tolong dengan Allah. Setiap waktu kamu kena minta tolong dengan Allah. Walaupun pada hakikatnya, pada sebenarnya kamu kata, aku ada belakang dah, rezeki pun ada dah ni, kenapa nak minta lagi rezeki dan lain-lain. Minta saja dengan Allah Ta'ala. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui yang terbaik untuk dirimu. Al-Isyarah. Lama tajalla al-haqq jalla jalaluhu min alamil jabaruti ila al-alamil malakut hamida nafsahu bi nafsihi tajalla aydan wa tanazzala min alamil malakut ila alamil mulki bi qudratihi wa hikmatihi لإظهار آثار أسمائه وصفاته فأظهر العبودية وأخفى الربوبية أظهر الحكمة وأبطن الحكمة فجعل عالم الحكمة يخاطب عالم القدرة ويخضع له ويتعبد ويستمد منه الإعانة والهداية ويتحرز من طريق الضلالة والغواية. Jadi selepas kita bincang tadi daripada semula-mulanya Allah Ta'ala daripada alam ghaib, daripada tu menzahirkan zatnya kepada alam syahadah, ataupun daripada alam malakut, alam jabarut pergi kepada alam malakut. Maka di alam malakut Allah Ta'ala memuji dirinya, dan daripada alam malakut pergi pada alam yang zahir pada hari ini, zahir yang ada yang kita nampak ni. Maka Allah mentajalli, Allah menzahirkan kesan-kesan daripada namanya. Contoh siapa? Contohnya pokok. Pokok. Maka zahirnya apa daripada nama Allah? Iaitu contohnya Al-Muqit, Allah Ta'ala memberi makan, Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Itu namanya
Alam kita pada hari ini yang kita nampak ni kesan daripada nama-nama Allah. Kita tak nampak lah nama Allah, kita nampak makhluk, tetapi sebenarnya itu adalah kesan. Contohnya orang mudah, syaitan, iblis. Iblis itu ialah penzahiran daripada nama Allah. Contohnya Al-Mudil, yang menyesatkan. Allah yang memberi hidayah dan Allah yang tidak memberi hidayah ataupun menyesatkan siapa yang dia kehendak. Hak mana yang Allah berkehendak, Allah akan beri hidayah. Yang mana Allah berkehendak, maka Allah sesatkan. Jadi bila nak sesat manusia ni, dia mesti ada satu simbol, namanya ialah iblis. Sebab itulah iblis tu kesan daripada nama Allah. Sama juga Rasul, kesan daripada nama Allah. Sebab itu nama Nabi SAW Al-Hadi. Kesannya ialah Nabi memberi hidayah kepada makhluk. Tengok, inilah sebenarnya yang dikatakan daripada alam malakut, alam jabarut pergi alam malakut, alam malakut pergi alam mulki. Jadi kita nampak ni hak kesan-kesan dia saja. Kalau orang yang benar-benar dibukakan pintu hatinya oleh Allah Ta'ala, dia nampaklah. Kalau tidak kan, sekadar nampak pokok, nampak matahari, nampak bulan, nampak kotinya lah. Tak nampak dah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka zahirnya adalah kehambaan dan tersembunyilah adalah ketuhanan. Kita nampak ni siapa? Kita nampak pokok, kita tak nampak dah Tuhan lepas tu. Tuhan yang menjadikan pokok tu. Azharul hikmah wa abtanul qudrah. Hak kita nampaknya wah hikmahnya. Kesan kita nampak, kita tak nampak dah sebalik kesan tu. Maka dijadikan alam hikmah yukhatibu alamul qudrah. Sebenarnya alam yang kita nampak ni sebenarnya di sebaliknya adalah satu alam yang mana itulah sebenar-benar hakikat kejadian. Hak kita belajar sifat 20 lah, kudrat iradat. Sebenarnya makhluk ni hasil daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesan dia. Maka dengan sebab itu, maka tunduklah kita kepada Allah. Bila kita ada faham itu, maka kita kata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu A'zam, Allah lah yang Maha Agung dan lain-lain. Sebab kita dah nampak dah apa yang berlaku di sebalik daripada makhluk tersebut. Fa'alamul hikmah mahallut taklif. Alam hikmah, alam hak kita berada pada hari ini, tempat yang mana kita diberi tanggungjawab. Wa alamul qudrah mahalut ta'rif. Tetapi bila kita berada ataupun kita berada di alam sini dan kita memandang apa yang berada, apa yang tersirat, maka itulah sebenar-benarnya tempat kita mengenal. Alamul hikmah, alamul ashbah, wa alamul qudrah, alamul arwah. Alam dunia ni, alam hari ini hak kita nampak ni ialah alam makhluk. Alam di sebalik itu ialah alam bagi segala roh. Roh-roh yang mana dibukakan pintu hatinya untuk memandang atau bermakrifat. Walidzalika qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Dengan sebab itulah berkata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, guru kepada Sidi Tajuddin Ibn Atha'illah, dia kata, iyyaka na'budu merupakan syariatun, iyyaka nasta'in haqiqatun, iyyaka na'budu islaman, wa iyyaka nasta'in ihsanan, iyyaka na'budu ibadatan, wa iyyaka nasta'in ubudiyatan, iyyaka na'budu farqun, wa iyyaka nasta'in jam'un. Bila seorang itu beribadat, sebenarnya kita nampak dia pada makam syariah. Tetapi bila dia minta tolong dengan Allah, di sinilah nak membezakan di antara orang yang hamba ataupun orang yang gasok dia tuan.
Kalau dia rasa dia hamba, maka dia minta dengan Allah. Kalau dia rasa dia tua, dia tak minta dengan Allah. Dia minta dengan makhluk. Contohnya, iyyaka na'budu ila Islam. Maqam Islam. Sebab Islam ni rukun Islam lah. Wa iyyana nasta'in ialah ihsan. Sebab dia memandang tidak yang lain, hanya kepada Allah Ta'ala sahaja tempat dia pandang. Iyyaka na'budu ibadah, wa iyyana nasta'in ubudiyah, kehambaannya. Iyyaka na'budu farqun. Bila dia beribadat pada Allah Ta'ala, sebenarnya ketika itu ialah farqun, pembezaan di antara hamba dan juga Tuhan. Seperti mana yang kita tahu, ada sebuah hadis qudsi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba Allah ni membaca surah Al-Fatihah, ketika semayalah baca surah Al-Fatihah, maka dia kata alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah pun jawab hamidani abdi, hamidani abdi, sungguhnya hamba aku memuji aku. Itu maqam farqun, pemisahan di antara hamba dan juga makhluk. Tetapi wa iyyaka nasta'in jam'un, iaitu yang meminta dan yang dipinta adalah sama. Allahu akbar. Dan dekat itu dululah untuk malam ini. InsyaAllah kita akan bersambung lagi pada esok hari, sambungan kuliah tafsir tafsir sufi, kitab Al-Bahrul Madid, insyaAllah pada malam esok, ataupun pada tengah hari kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dengan ayat yang seterusnya ialah ihdinas siratal mustaqim. Harapan saya setakat daripada bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah kita boleh faham dah. Dan bila kita semaya, itulah yang kita seboleh-bolehnya kita faham. Itu baru nama insya-Allah orang yang khusyuk di dalam solat, insya-Allah. Sekatu saja pada malam ini. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.